A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, insya-Allah pada malam ni kita meneruskan tadabbur kita surah At-Tur ayat yang ke 46 dan seterusnya insya-Allah. Jadi kita baca dulu ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yughni 'anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Jadi ayat ni menerangkan, Allah kata yauma la yughni 'anhum. Jadi di sini maknanya rujuk pada hari yang sebelumnya yang disebut dalam ayat sebelum. Yaumahumul ladzi fihi yus'aqun. Ni pada hari kematian mereka. Itulah maksudnya hari yang dimasukkan Allah. Hari apa? Hari kebangkitan, hari manusia itu mati, binasa, lalu mereka akan berada di alam yang baru. Jadi Allah menerangkan ayat seterusnya, ayat 46. Jadi kita boleh tambah apa? Iaitulah kat sini. Sebab apa? Badal. Badal, kita kata badal li yaumahum. Badal li yauma. Yang ni. Badal untuk yauma yang ni. Sebab itulah barisnya pun sama. Baris dia sama. Baris ni baris atas, yang ni pun baris atas. Banyak perkataan yang menjadi badal ni. Sebetulnya kalau dalam surah Fatihah lagi kita ada juga kaedah yang sama. Kalau kita tengok dalam surah Fatihah ada badal dekat sini lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ni as-sirata baris atas ni. Nampak baris atas. Lalu ada badal, ada iaitu ni kan. Kenapa? Sebab sirata ni ni sirata badal untuk siapa? Min ataupun li min sirata kan ni. Sebab tu baris dia sama. Jadi hukum sirata ni baris atas kenapa? Sebab dia mengikut yang ini, ta yang ni. Dia baris atas, maka badal dia mesti baris atas. Jadi itu badal nama dia. Contoh lagi dalam surah Al-Baqarah pun ada badal juga. Contohnya yang ini badal juga. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil al-muttaqin. Ni hukum dia majrur. Dan dengan ya ni, kalau kita belajar i'rab lah, majrur. Kedudukan dia, position dia. Lalu siapakah orang-orang yang bertakwa? Badal dia iaitu orang-orang yang ni ada iaitu mak. Ni badal. Allazina ni badal minal muttaqin, daripada muttaqin ni sendiri. Jadi apa hukum allazina ni? Mansub ke majrur ke marfu' ni? Ni hukum dia majrur. Kenapa majrur? Sebab diikut al-muttaqin ni majrur dengan huruf jar. Jadi badal ni diikut saja position kalimah isim. Kalimah kan ada posisi dia. Marfu', mansub, majrur tu kalau yang belajar nahwu. Jadi allazi ni dia majrur kerana mengikut posisi muttaqin. Macam tadi as-sirata, sirata ni dia mansub dengan baris fathah kerana mengikut posisi mansub as-sirata. Sekarang kita balik pada surah 52 ayat 46. Yauma di sini posisi dia mansub kerana dia mengikut mansub yauma yang ni. Sebab tu dia baris atas.
Jadi kita boleh tanya apa? Hari yang bagaimana ni? Iaitu hari, jadi Allah kata yauma la yughni anhum, iaitu hari la tidak yughni apa? Daripada perkataan ghina apa? Kaya. Iaitu memberi ataupun memberi faedah. Iaitu boleh dapat sesuatu lah. Jadi di sini maknanya ghina ni orang-orang di sekarang ni, orang-orang kafir ni, mereka merasakan mereka cukup di dunia ni tanpa perlukan Allah. Jadi mereka tak mengharapkan hari akhirat. Ada sebut dalam surah, bila manusia ni rasa dia tak perlukan Tuhan, kan? Dia rasa dia boleh hidup dengan apa yang dia miliki, akhirnya dia lupa Tuhan. Dengan tu akhirnya dia lupakan peringatan Allah. Apa punca? Kerana manusia merasa dia ghina, merasa dia cukup. Ni. Jadi dalam surah 96 cuba tengok ayat yang ke berapa? Tengok ni 96 ayat yang ke 7. Ghina. Perkataan ghina. Ghina ni apa? Cukup. Cukup. Ataupun kaya lah. Jadi Allah kata dalam ayat 6, contoh dalam ayat 96 ayat 6 hingga 7, punca manusia ni rasa dia cukup, tak perlu lagi akhirat kononnya, tak perlu lagi Allah, tak perlu lagi peringatan Allah. Allah kata kalla innal insana la yatagha, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia pasti benar-benar dia akan mula berlebihan dalam kehidupan dia. Berlebihan dalam kehidupan dia. Tonggo ni maknanya melampaui batas. Bila keadaan tu berlaku, in ar-ra'ahu istaghna, apabila dia, Allah kata ra'aus istaghna. Istaghna. Istaghna maknanya apa? Di sini beza sikit, ada alif sinta. Di sini maknanya merasa, perasaan cukup. Perasaan dia cukup. Itu maksudnya. Merasa dia telah pun cukup. Sedangkan hakikatnya tak. Istaghna ni selalunya digunakan untuk olok-olok, macam pura-pura tidur. Apa dia? Istana kan? Tidur. Buat tidur ni pun dia perasaan dia rasa cukup. Dia rasa dia dah berkecukupan dengan apa yang dia ada, sehingga akhirnya dia tinggalkan peringatan Allah. Ini antaranya. Sedangkan akhirnya dia mulalah apa? Cuba tengok dalam surah, dia mula kedekut. Antaranya kedekut untuk menggunakan kehidupan dia itu untuk akhirat dia, untuk Allah. Cuba tengok dalam surah 48 rasanya. Okay. 47 kot. Ayat 38. Tengok ayat ni, Allah kata apa? Ha antum, kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal. وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ
Wallahul ghani wa antumul fuqara. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Jadi antum, ginilah kamu. Mereka ini kamu diajak, itu mereka ni orang-orang yang bersama, yang berada dengan Nabi pada zamannya. Kamu diajak untuk apa? Membelanjakan pada jalan Allah. Diajak untuk Islam. Yud'au ila Islam. Dalam ayat lain, diajak untuk berjuang pada jalan Allah, untuk Islam. Faminkum may yabkhal, dan dari kalangan kamu ada yang kedekut. Apa dia? Tak sanggup berkorban, maksud dia. Kedekut pertama sekali apa? Kedekut apa? Kedekut nak belajar contohnya. Kedekut untuk memerhatikan ayat-ayat Allah. Tak mau dengar, bermalas-malasan. Ini kedekut dalam sudut tu. Kedekut untuk ingat Allah. Ini perangai orang. Ni cerita ni antaranya juga orang munafik dengan Nabi. Munafik antaranya sifat dia kedekut. Dia apa ciri dia? Tengok dua ciri orang munafik. Kedekut. Dua hal ni. Cuba buka surah, simpan kejap ni. Ni masuk bakil ni. 9, surah 9, surah At-Taubah, ayat 54. Inilah yang berlaku lah. Ni maksud. Surah 47, 58 ni. Antaranya ayat 54. Jadi orang-orang yang macam ni, Allah tidak terima dia punya amalan. Amalan dia semuanya tidak ada faedah untuk dia. Wa ma mana'ahum. Kita tengok ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Dan tidaklah ada yang menghalangi mereka untuk diterima daripada mereka nafaqat. Maknanya apa? Sedekah-sedekah mereka, pembelanjaan, sumbangan-sumbangan mereka. Maknanya sumbangan dia banyak tak? Banyak. Tetapi bukan kerana Allah, bukan lillah. Ni yang penting ni, bukan lillah. Mereka hanyalah ria'an nas, pamerkan untuk dapat habuan dunia. Jadi hari ni itulah dia pemikiran jiwa materialistik, jiwa yang memandang hanya pada zahir ni. Akhirnya manusia beriman pada yang zahir. Sebab tu bila dia nak Allah dan Rasul pun, apa dia? Dengan syarat-syarat nafsu dia juga, baru dia akan sungguh-sungguh buat. Bila nak beriman kepada Allah ni sesuai dengan dia punya keinginan, ketika itu ramai yang berpusu-pusu nak buat. Sebab tu orang suka beriman dengan hiburan, kan? Hari ni hiburan dakwah. Bila macam tu baru senang orang ikut. Adakah itu jalan Nabi? Tak. Nabi bukan mula dakwah dengan hiburan, ada tak?
Nak lawan dengan bulan dia? Tak ada. Tapi itulah hari ini yang berlaku. Jadi hakikatnya orang-orang begini tidak diterima amalan mereka di sisi Allah. Kerana syarat Allah nak terima amalan mesti ikhlas lillah. Itu syarat pertama. Mesti buat kerana Allah, maknanya ikut sesuai dengan apa yang Allah suruh, apa yang Allah suka, apa yang Allah cinta, apa yang Allah redha. Bukan ikut apa yang kita suka. Bila kita buat apa yang kita suka hakikatnya, maka ketika itulah tanda-tanda ditolaknya amalan ni. Jadi Allah nyatakan apa yang berada dalam hati mereka sebenarnya ketika mereka buat ni, sebenarnya illa annahum kafaru billahi wa sebenarnya mereka dalam keadaan ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Ini Allah jelaskan dalam Quran menzahirkan hati munafik tu. Dan sedangkan mereka buat semua amalan, mereka sedekah buat. Mereka juga buat apa? Amalan rukun Islam. Apa dia? Wala ya'tunas solat. Solat dia solat. Tapi apa? Mereka solat illa wahum kusala, tapi dalam keadaan malas solat. Apa dia malas apa? Apa maksud malas ni? Maksud kusala ni iaitu apa? Kusala ni malas berfikir, Kusala, kalau kita tengok ayat dia, la yazkuruna Allah illa qalilan. Ni maksudnya la yazkurunallaha illa qalilan, iaitu dia tak ingat kepada Allah melainkan sikit je. Dia tak akbarkan Allah dalam solat dia. Sedangkan di solat dia kata Allahu akbar sepatutnya. Tak adalah lebih besar dah. Jadi semua ada yang kat dunia ni semua dah remeh dah dalam dia solat. Tak ada sibuk lagi dah dia nak besar-besarkan benda lain. Tapi inilah yang berlaku. Ini dalam surah 4 ayat 142. 142. Empat 142 ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka hendak menipu Allah, sedangkan Allah lah yang membalas tipu daya mereka. Dan bila mereka solat dalam keadaan malas. Jadi mereka memikirkan pandangan manusia terhadap mereka. Yura'unan nas. Itulah dia punya niat dalam hati dia. Dan sepatutnya hati mereka hanyalah untuk Allah ni. Tapi tak. Wala yazkurunallaha illa qalilan. Tidaklah mereka ni mengingati Allah. Antaranya cara dia apa? Cara kita nak ingat Allah iaitu dengan balik kepada kitab Allah. Bermula dengan Quran. Zikrullah. Nanti kita tengok. Jadi melainkan sikit. Balik pada surah tadi 9:54. Jadi tidak ada yang menghalang untuk amalan mereka ini rupanya sia-sia. Melainkan kerana apa? Mereka buat bukan kerana Allah, bukan kerana mentaati Allah dan Rasul. Dan mereka solat dalam keadaan malas. Wala yunfiquna illa wahum karihun. Dan tidaklah mereka ni menyumbangkan sesuatu
pada jalan Islam Allah dan Rasul ni, wahum karihun, dalam keadaan sebenarnya mereka rasa berat, rasa tak suka, rasa benci. Tapi ini semua adalah Allah cerita ni hati dia orang. Ni hati-hati manusia ni. Ini orang-orang antaranya munafik. Dalam surah Ali Imran ayat 10. Ali Imran ayat 10. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu tidak sekali-kali akan memberi faedah terhadap mereka harta yang mereka ada, dan juga anak-anak yang mereka ada, yang hebat-hebat tu. Sedikit pun daripada Allah, tak ada faedah sedikit pun. Dan wa ulaika hum waqudun nar, sedangkan mereka itu adalah bahan bakar. Jadi semua yang ada ni menjadi bahan bakar api neraka. Kita balik pada surah sebab tu Allah kata, kita tengok balik surah 9 tadi, ayat 55 pula. Iaitu Allah perintahkan orang-orang beriman jangan rasa kagum dengan materialistik yang dimiliki, material ni. Ini bukan cara orang beriman melihat keberuntungan seseorang, tak. Cara orang beriman melihat tanda rahmatnya Allah pada seorang juga bukan dengan cara ni. Tanda rahmat Allah kat orang tu, apa dia? Macam mana dia taat kat Allah. Kita tengok orang tu macam tu. Ketaatan dia itulah tanda rahmat Allah. Yang ini belum Allah beri sesuatu seorang itu kesenangan dunia ni, itu belum tentu rahmat lagi ya. Sebab tu Allah kata wala tu'jibuka amwaluhum. Kita baca ayat ni. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Maka janganlah mengkagumkan engkau harta dan anak-anak mereka. Apa dia? Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang-orang yang lalai terhadap peringatan Allah, tapi mereka ni memiliki kelebihan pula. Jangan hal itu mengkagumkan. Orang yang tidak pedulikan petunjuk Allah tapi mereka memiliki kelebihan duniawi mereka. Jangan hal itu mengkagumkan hati orang-orang yang mengaku beriman. Nanti sepatutnya tak berlaku pada orang-orang yang benar-benar beriman, yang Allah berikan ilmu. Hanya orang yang dia mengaku beriman tapi dia jahil je yang akan fikir macam ni. Hanya orang yang beriman, dia mengaku beriman, orang Islam, tapi kalau dia fikir macam ni, maknanya itu orang jahil. Orang beriman yang betul-betul ada ilmu, dia dia takkan macam ni. Jadi Allah kata apa? Innama yuridullah. Sesungguhnya Allah inginkan, ni istidraj. Al-azab, tapi disangka yazunnun ni'mah. Azab tapi dia menyangkakan itu adalah nikmat. Al-azab yazunnu an-ni'mah. Mereka yakin yang itu macam nikmat mereka. Itulah istidraj antaranya. Allah kata apa? Liyu'adzibahum. Tujuannya adalah azab. Mereka ada kelebihan berbanding orang lain ni. Ada kedua-dua inilah yang
menjadi sesuatu yang dikejar oleh ahlu dunia ni, perkara ni. Tapi semua ni Allah kata azab. Dengannya hanya ni rujuk pada ni lah. Apa yang ada pada mereka ni. Fil hayati dunia. Jadi ni azab dunia lagi. Jadi di dunia lagi Allah dah azab. Kesian. Di dunia lagi adalah Allah telah pun azab. Tujuannya supaya apa? Mereka berterusan azab sampai akhirat. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Inilah bentuk azab Allah. Jadi azab Allah ni ada dua. Pertama, Allah azab hati di dunia lagi. Dan seterusnya Allah azab di akhirat. Bentuk azab Allah ni ada dua. Azab Allah azab Allah ni kat dunia, ni dunia. Ini akhirat. Selalu orang nampak Allah bagi azab kat dunia, orang kata apa? Boleh sakit lah, aksiden lah, musibah. Salah, itu musibah, belum tentu lagi. Musibah boleh jadi nikmat sebenarnya. Terpulang pada hati manusia. Sebenarnya azab itu sebenarnya kat sini. Dunia azab dia kat hati. Bukan pada apa-apa musibah kat dunia. Tengok musibah yang berlaku. Kalau kata Allah azab Nabi Ayub, Allah azab ke tak? Nabi Ayub lagi dahsyat. Apa dia? Sakit lama. Adakah itu musibah untuk Nabi Ayub? Tak. Itu nikmat yang menyebabkan bertambah pahala dia. Dan dia, hati dia dengan musibah yang dia dapat tu, dia apa? Menjadi orang yang paling sabar. Itu nikmat. Sebab itulah azab yang sebenarnya dunia ni adalah kerana fil qalb. Ingatlah, azab dunia adalah dekat hati. Ni semua tak nampak azab ni. Betul tak? Azab yang paling susah nak nampak. Inilah azab dia. Ramai orang tak perasan azab Allah akan dia sekarang ni dalam hati dia. Apa dia? Allah azab, dia dua bentuk Allah azab hati. Satu, Allah kata khatamallahu ala. Ini nombor satu. Qulubihim. Surah apa ni? Al-Baqarah surah 2 ayat 6 hingga 7. Ni satu golongan. Satu lagi golongan Allah azab dia apa? Fi qulubihim. Masya Allah, ini bahaya. Fi qulubihim maradun. Lalu fazadahumullahu marada. Inilah azab yang paling dahsyat. Dan azab ni akhirnya dapat apa? Dapat apa? Akhirat dia. Satu dapat walahum azabun azim. Satu lagi dapat walahum azabun alim. Punca masuk neraka sebab hati. Yang awal-awal Allah azab hati. Ni kita kena paling takut. Sebab tu hati yang sakit apa dia? Yang jauh daripada Quran. Yang tak dapat peringatan Allah. Kita tengok dalam surah Muhammad. Sekejap. Cuba tengok dalam surah Al-Ahzab ayat 12. Jadi itu orang-orang yang tak pedulikan janji-janji Allah dan Rasul. Dia tak percaya dengan janji Allah dan Rasul. Dia tak pedulikan Quran. Wa'adallah dekat mana? Quran. Janji Allah dalam Quran ni. Dalam hadis Nabi. Cuba buka surah Al-Ahzab ayat 12. Al-Ahzab 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Dan ingatlah ketika orang-orang yang munafik, Allah asingkan ni orang munafik. Jadi hati yang sakit ni belum tentu lagi ya. Tapi dia ada kecenderungan untuk ikut rentak ataupun cara hidup orang-orang munafik ni. Macam tadi, dia mudah terpesona. Ni jahil, ni kejahilan antaranya. Maknanya dia jahil. Dia tak tahu boleh bezakan mana orang mukmin, mana orang munafik. Dia tak boleh bezakan. Jadi wa iz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun, apa dia kata? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu. Tidaklah Allah dan Rasulnya berjanji apa-apa pun kecuali ghurura. Jadi mereka anggap Quran ni seolah ghurur. Apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul, apa yang disebut ni, apa yang diajar dalam agama kita ni untuk akhirat ni, semuanya ghurur. Itu semua sedangkan yang Allah kata sebaliknya. Allah kata apa? Surah 35 ayat 5. Tukar pula. Ni yang Allah yang kata. Mereka kata lain, Allah kata lain, kan berlawanan tu. Awak ni hati penyakit ni. Surah 33 tadi ayat apa? 12. Sedangkan Allah yang kata 35 ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Allah ingatkan kepada semua manusia, janji Allah itu inilah yang betul. Apa yang difirmankan Allah, apa yang Nabi ajar ni, inilah yang betul. Fala yaghurran, Allah kata janganlah memperdayakan kamu dunia. Dunia sebenarnya yang gurur. Tapi pemikiran mereka lain. Ukuran mereka berbeza. Orang mukmin ukuran dia lain. Orang yang jahil, orang yang ada penyakit hati, ukuran dia berbeza. Itu Allah kata janganlah memperdayakan kamu si penipu daya, iaitu apa dia? Syaitan. Inilah punca seseorang itu terjerumus ke dalam azab. Diperdayakan oleh syaitan dengan alat dia yang paling besar sekali, apa dia? Dunia ni. Dunia ni alat untuk menipu daya manusia. Dan dipengaruhi lagi dengan pengaruh siapa? Syaitan yang pakai alat-alat tersebut sebenarnya. Jadi ingatlah, dunia ni alat. Jadi contohnya kalau kita hari ni, kita ada pisau, kan? Tengok. Ada orang jahat dia ajar pisau tu untuk bunuh lah. Orang baik pula dia ajar pisau tu untuk ikutlah, kita nak pilih yang mana satu. Begitulah dunia juga alat untuk seorang itu dapat akhirat dia. Tapi juga alat untuk apa? Seorang itu, untuk syaitan menggunakan untuk perdayakan manusia juga. Itu Allah kata dalam ayat 6, apa dia? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu, maka jadikanlah dia musuh sebenar-benarnya. Tidak lain kerja dia apa? Dia mengajak golongannya itu untuk menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Inilah golongan yang mudah tertipu adalah golongan yang ada penyakit fi qulubihim marad. Inilah azab. Allah nak biarkan mereka terus terpedaya
dia dapat istidraj dan tak sedar yang mereka ni sedang tertipu, akhirnya terus masuk neraka. Waliyahzubillah. Balik pada surah 47 ayat 38. Jadi ini menjadikan seorang itu bersikap apa? Kedekut. Untuk perihal akhirat dia memang dia kedekut. Untuk dunia bukan dia kedekut mutlak ni ya. Kedekut untuk akhirat dia memang kedekut. Apa-apa je. Tapi apa yang boleh memenuhi keinginan nafsu dia, ini dia tak kedekut, dia sanggup korban, dia sanggup sumbang, dia sanggup buat apa saja. Inilah dia iman juga. Yang menyebabkan hati itu sanggup buat apa saja untuk dapatkan. Jadi bila beriman kepada dunia tadi, dia sanggup gadaikan, dia kerja memang untuk itu. Yang ini dimasukkan adalah kedekut untuk apa? Fi sabilillah. Bukan maknanya dia semua dia kedekut, tak juga. Orang musyrik kedekut tak? Abu Jahal kedekut tak? Abu Jahal tak, dia bagi orang makan, dia sanggup habiskan duit dia untuk bahala dia. Dia sanggup habiskan harta semua, dia infak juga. Orang-orang ni pun infak. Berbeza juga. Tapi dengan tujuan bukan ni. Jadi sebab itulah yang dimasukkan kedekut ni adalah untuk berkaitan dengan akhirat dia cukup kedekut. Tapi dengan hal dunia dia sanggup buat macam-macam. Berhabis. Dia kerja dapat apa yang dia dapat tu, tapi dia bukan habis untuk buat akhirat dia, tapi untuk dunia. Umur dia, masa dia bukan habis untuk akhirat, dia untuk dunia dia. Dia kedekut umur dia untuk belajar akhirat dia. Itu masuk kedekut. Dia kedekut untuk itu. Cuba tengok surah 40. Ayat surah 39. 39. Ya, 40 kot rasanya. 10 kot. 10 40. Ayat yang ke ni. Jadi Allah kata dalam ayat ni, innal ladzina kafaru yunaduna lama qatullahi akbar mimma qatikum. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar itu mereka akan diseru di dalam neraka nanti pada hari kiamat nanti. Benar-benar kemukaan Allah itu jauh lebih besar daripada kemarahan kamu terhadap diri kamu sendiri ketika ni. Dia orang-orang kafir ni dia akan benci diri dia ni. Orang yang ingkar ke Allah di dunia ni, dia akan benci diri dia. Kenapa aku bodoh sangat dulu, aku tak ikut Quran ni betul-betul. Aku habiskan masa aku untuk dunia aku. Jadi iztad'u ilal iman. Bila diajak untuk iman kepada akhirat, apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul Nabi sabdakan, apa dia? Fatakfurun. Maka lalu kamu ingkar, kamu tak nak pedulikannya. Lalu dia mengakui apa? Qalu rabbana amattana snatain wa ahyaitana snatain. Wahai Tuhan kami, engkau telah hidupkan kami 2 kali dah dulu di dunia dan di akhirat sekarang ni. Matikan kami 2 kali, hidupkan kami 2 kali. Lalu sekarang kami akui dosa-dosa kami dulu, kami kedekut untuk apa? Fi sabilillah tadi. Fahal ila khurujin min sabil, tak jalan keluar. Tak ada lagi dah, ini disia-sia dah. Tidak ada gunanya kaiduhum. Inilah tajuk kita hari ni, surah 42 tu. 46 kan? Surah 52 ayat 46 apa dia? Yauma la yanfa'u kaiduhum. Kan ayat tu. Pada hari tidak ada bermanfaat lagi kaidu, makar apa dia punya kerja-kerja dia. Ataupun rencana-rencana dia untuk raih dunia tadi. Kenapa? Zalikum bi annahu idza du'iyallahu wahdah
kafartum. Demikian itu kerana dulu bila kamu diajak untuk jom buat kerana Allah, semata-mata semuanya untuk Allah. Dalam hidup ni kamu buat apa? Kafartum, kamu ingkar, tak mau. Wa in yushrak bihi tu'minu. Dan jika diajak untuk syirik, sekutukan Allah. Dengan apa sekutukan Allah? Antaranya dengan berhala tu satu hal. Dengan dunia dia. Kita sekutukan Allah ni iaitu menyamakan dunia dengan akhirat. Itu termasuk juga. Mencintai dunia lebih daripada akhirat, itu termasuk juga. Ketika itu kamu tu'minu. Jadi hal-hal yang macam mana ni? Ketika ada seruan macam ni, mari kan, seruan kepada meninggalkan perintah Allah ni, maka cepat-cepat manusia ni dia ambil ini. Dia percaya dengan hal tu. Boleh menjamin kehidupan dia. Betul tak? Itu yang berlaku kan. Bila seruan, jomlah belajar Quran, faham ni, ada tak orang laju je macam dapat yang tu? Tak ada. Tak laju pergi. Jadi, fal hukmu lillahi aliyil kabir. Maka, semuanya ketika ini, semuanya hukuman, semuanya milik Allah. Yang maha tinggi lagi maha besar. Baik. Balik pada surah tu. Jadi surah 48 balik kejap. Sebelum kita balik surah ni. Jadi inilah dia. Tengok Allah kata apa setelah itu. 47 ayat 38 ni. Saya tak tulis dalil lah. Surah apa ni? Boleh nak sini 40 tadi ayat. Berapa 10 hingga berapa? 13. Inilah Allah kata, dari kalangan mereka ada yang kedekut. Wa may yabkhal, sedangkan sikap itu merugikan diri sendiri. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Betul tak? Rugi tak? Dulu kedekut nak belajar Quran masa muda, betul tak? Sekarang rugi tak? Tak boleh nak hafal masa tu. Contohlah. Dulu macam-macam benda yang kita rugikan. Jadi siapa yang dulu memang kedekut untuk dapatkan kebaikan daripada Allah dan Rasul, pastilah semua itu akan berbalik kerugiannya kepada diri dia sendiri. Jadi sedangkan apa? Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itulah yang maha kaya, kamu itu sangatlah memerlukan apa-apa saja dari sisi Allah, terutamanya apa? Petunjuk. Wa in tatawallau, dan jika kamu nak berpaling, kamu nak keluarlah daripada zon perintah Allah ni, daripada zon orang-orang beriman ni. Macam mana cara kerja orang beriman? Kamu nak keluar daripada cara tu, tak nak bersama-sama, tak nak participate dalam hal-hal ni, silakan. Allah kata tak peduli, Allah tak peduli hal tu. Kamu satu masa kamu rasa macam menyempitkan nafsu kamu lah bila nak belajar Quran je ni, sempit lah rasa. Kamu nak keluar, silakan. Allah tak peduli siapa nak keluar. Sebab apa? Allah boleh ganti orang yang benar-benar dah beriman. Yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Tak ada masalah. Allah akan ganti kaum yang lebih baik, yang tak sama perangai macam kamu dan tak serupa yang selain kamu, dan tak serupa perangai yang seperti kamu. Jadi inilah maksud dia. Sebab itu balik pada surah 52 ayat 46 kita balik. Inilah dia. Ketika ini baru kamu sedar yang mana? Yauma la yughni anhum kaiduhum. Mereka akan sedar pada hari ini tidak ada faedah apa saja yang mereka kejar dulu tu. Apa saja yang mereka cuba dapatkan dulu, tidak ada apa-apa langsung manfaat untuk mereka. Wala hum yunsarun, dan mereka tidaklah akan dapat ditolong lagi ketika itu. Tak ada siapa-siapa pun yang boleh menolong mereka. Bahkan tak ada lagi rakan-rakan sesama mereka yang dapat tolong mereka. Seperti mana Allah sebut, cuba tengok dalam surah 44 ayat 41. Jadi nak dapat syafaat pun tak ada. Ini maksud dia. Dalam ayat ni Allah kata apa? Cuba kita baca. Yauma la yuni maulan an maulan syai'an wa la hum yunsarun.
Pada hari di mana tidak ada seseorang pun maulan, sahabat karib lah, teman, maula, penjaga ataupun teman dia yang boleh menolong dia, memberi perlindungan, dan tidak mereka ni ditolong kecuali siapa? Ada ayat 42, illa man rahimallah, kecuali sesiapa yang mendapat rahmat Allah ketika itu. Innahu huwal azizur rahim. Jadi siapakah golongan yang dapat rahmat Allah? Rahmat Allah. Baik. Jadi Allah ni rahmat dia sangat besar. Bila? Kenapa? Kerana Allah tak azab sekarang. Kan? Allah bagi peluang lama dah kepada manusia ni. Kalau Allah ikutkan satu dosa je Allah nak azab, boleh saja. Dahulu ada kaum yang mana? Kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Berapa dosa dia buat? Kaum Nabi Nuh. Syirik lah kan? Kaum Nabi Lut berapa dosa buat? Antara ketika itu ada homoseksual antara lelaki dengan lelaki kan? Kalau ikut kisahnya. Satu dosa juga. Tapi Allah turut azab dia. Kalau ikutkan kaum-kaum yang dulu tu, kaum Nabi Syuaib apa dia? Dia menipu dalam timbangan. Itulah dia punya kesalahan. Tapi tak buat perangai macam kaum Nabi Lut dulu. Satu dosa juga. Tapi tengok Allah azab dia. Kalau ikut kaum kita hari ni, berapa dosa buat? Semua dosa yang dia buat, semua ada. Allah azab tak? Tak. Allah bagi peluang lama. Rahmat Allah besar tak? Besar. Contoh Allah kata, wa rabbukul ghafuru zur rahmah. Allah kata dalam surah 18 ayat 58. Cuba buka surah 18. Inilah golongan yang Allah rahmati, ayat 58. Wa rabbukal ghafuru zur rahmah, Allah kata. 18 58. Tadi surah apa tak? Nanti kita tengok rakaman balik lah. Tengok Allah kata, begitu baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. Jadi Allah kata, dan Tuhan kamu benar-benar Maha Pengampun, lagi pemilik rahmat, sangat kasih sayang kepada hamba-hamba, sangat kasih ke hamba-hamba dia semua. Bahkan kepada orang yang paling jahat pun Allah ada rahmat kepada dia. Allah tak azab. Kalau Allah kata yu'akhiduhum, Allah azab mereka disebabkan kasabu, sebabkan perbuatan manusia, mereka buat satu je dosa terus mati. Apa dia? Memang tak ada peluang lah nak masuk syurga langsung. Habis. La'ajjalahu lahumul azab. Tak sempat nak taubat langsung. Tapi Allah kata apa? Balahum mau'idun. Tapi milik mereka ada waktunya. Tempat. Waktu yang dijanjikan. La yajidu min dunihi mau'ila. Yang mana ketika itu nanti barulah mereka tak akan dapat pertolongan. Inilah dia. Yang Allah sebutkan dalam ayat tu. Ayat. Tadilah kita baca ayat surah 46 ayat 52 ayat 46 tu. Tidak ada manfaat lagi dan mereka tidak ditolong. Sebab apa? Dulu Allah dah bagi peluang dah. Nak dapat pertolongan Allah sekarang waktunya di dunia. Tapi mereka main-main. Tak nak pedulikan. Lalu sekarang hari ini, hari kebangkitan ni, hari mereka dah mati nanti, tak ada lagi faedah. Yang ketika itu ada tak dia nak beriman? Ya, ketika itu mereka akan beriman. Semua manusia akan mengaku dia beriman. Fir'aun pun mengaku beriman kan masa sebelum mati. Jadi iman itu tidak bermanfaat ketika itu. Jadi tadi Allah, orang-orang yang kafir ni, orang yang ingkar ke Allah ni tidak akan dapat apa-apa pertolongan, bahkan daripada sahabat karib mereka sendiri, kecuali orang yang
Allah rahmati. Siapakah golongan yang dapat rahmat Allah antaranya? Dalam surah 3 ayat 132. Siapakah golongan yang Allah rahmati? 3132. Allah kata wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Iaitu golongan yang mentaati Allah dan Rasul. Inilah golongan yang dapat rahmat Allah. Golongan yang dapat rahmat Allah ada pada dia? Orang yang bersungguh-sungguh untuk taatkan Allah dan Rasul. Lagi, golongan yang sungguh-sungguh dengan Quran. Contohnya lagi dalam surah ni, ciri-ciri golongan yang dirahmati Allah. Pertama apa? Taat Allah dan Rasul. Kemudian dalam surah 7 ayat 204, golongan yang dirahmati Allah lagi. Ada share kan? Allah kata apa? Wa iza quri'al Qur'an fastabi'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Quran itu diberikan peringatan, dibacakan, maka dia sungguh-sungguh dengar. Dia berikan hati dia dan telinga dia. Hati dia kepada perintah-perintah Allah ni untuk apa? Sungguh-sungguh nak faham. Dan wa'an situ dia akan alihkan, singkirkan segala bentuk yang boleh menghalang dia daripada dia boleh fokus kepada peringatan Allah. Kalaulah hari ni kita dengan Quran ni kan, dengan benda-benda yang ada ni menyebabkan kita lupa Allah. Gadget kita hari ni dengan Facebook kita, dia apa, orang yang beriman ni sikap dia, dia alihkan, dia cuba ketepikan sebab ini halangan dia, ini menghalang dia. Kalaulah ni lagu tu, dia tak boleh rupa-rupanya. Kalau dia ni akhirnya dia leka kan, game dia hari tu dia akan tinggalkan. Supaya apa? Dia dapat rahmat Allah. Dia nak rahmat Allah besar. Dia nampak rahmat Allah lebih besar daripada apa yang ada. Inilah golongan dia akan, ni dua. Dia fokus, dia cuba fokus, dan cara nak fokus dia mesti cuba ansitu. Diam ni maknanya nak menyingkirkan segala bentuk yang boleh halang dia daripada fokus mendengar, istimak firman Allah ni. Inilah kata la'alakum turhamun. Sebab tu Allah kata orang yang beriman pasti beroleh kejayaan bila dia solat dalam keadaan khusyuk. Syarat nak khusyuk, anil lagwi mu'ridun. Dia mesti tinggal benda yang sia-sia, lara tu. Kalau selagi dia tak ditinggalkan, memang sorry lah, takkan khusyuk punya. Betul. Allah tak jadikan dua hati dalam jiwa kita, mau campur aduk, tak boleh. Ini antara golongan yang mendapat rahmat Allah. Dan lagi golongan dia apa? Golongan yang banyak istighfar. Bila dia tersilap dan dia peringatkan atas dosa dia, dan dia segera istighfar. Bukan surah 27 ayat 46. Jadi qala ya qaumi, kata Nabi Soleh ni, lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Kenapalah kamu suka cenderung untuk segera buat keburukan berbanding kebaikan? Lebih suka kepada perkara yang sia-sia, kepada perkara yang lebih baik. Kenapalah tidak kamu ni mohon ampun kepada Allah? Jadi ni golongannya apa? La'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat Allah. Ini golongan yang apabila tersilap, apabila buat kejahatan, dia segera istighfar dan dia dapat rahmat Allah. Inilah tiga golongan yang taatkan Allah Rasul dengan cara apa? Mendengar Quran sungguh-sungguh, dengar perintah-perintah Allah, memahami kalam Allah ni untuk ikut, dan jika buat salah, apa dia? Tersilap, segera istighfar, akui kesalahan diri dan bertaubat kepada Allah. Inilah golongan yang dapat rahmat. Sebab tu Allah kata tadi, balik surah 44 tadi, ayat 41, 42, illa man rahimahullah. Golongan ini je yang boleh dapat pertolongan di akhirat. Yang lain minta maaf, tak ada. Siapa yang tak bersikap ini, yang mana tak usaha nak taat Allah dan Rasul, tak mahu dengar Quran, tak mahu ambil perhatian kat Quran, dan tak mahu cari jalan supaya apa? Benar-benar boleh fokus kat Quran, dan tak mahu singkirkan maksiat-maksiat yang ada melekat kat diri dia, ini golongan yang rugi, yang tak akan dapat rahmat Allah. Sebab tu Allah kata ni, siapa nak selamat, apa? Rahimahullah. Carilah rahmat Allah di dunia ini, kamu akan dapat selamat di akhirat, dapat pertolongan. Dan ketika ini nanti orang-orang kafir nanti dia akan menyesal.
Dan ketika itu dia akan berimanlah ketika ini. Dalam surah 40, cikgu buka surah 40 ayat 85 yang terakhir. Allah kata apa? Bermanfaat tak? Tak ada faedah dah iman mereka ketika itu. Kerana apa? Di dunia dulu mereka tak mahu pedulikan. Ketika di dunia dia, apa sikap mereka? Cuba tengok. Dalam ayat 83 dulu. Ayat 83. 40, 83. Hingga 85. Allah kata, falamma ja'ashum rusuluhum bil bayyinat. Orang-orang yang ingkar ni di dunia ni memandang hanya pada sudut duniawi ni. Ketika datang kepada mereka para rasul dengan membawa keterangan-keterangan. Datang kita ni ajar Quran, orang-orang yang ajak kepada Allah ni, apa mereka kata? Farihu bima indahum minal ilm. Tengok. Mereka rasa bangga. Mereka bermegah, rasa hebat dengan apa yang ada di sisi mereka daripada ilmu dunia mereka tu. Ni minal ilm di sini apa? Ilmu yang mereka ada, kemajuan yang mereka ada. Dia pandang remeh orang-orang yang ajak kepada Allah dan Rasul ni. Orang yang belajar Quran ni dipandang tak ada nilai. Yang mereka ada semua, tengok kami ada macam-macam ni. Apalah. Jadi inilah dia ciri-ciri orang tu. Bila dia ajak ni, Rasul datang bawa keterangan daripada Quran ni tentang akhirat ni. Apa mereka kata? Farihu bima indahum minal ilm. Mereka gembira dengan ilmu yang mereka rasa bangga, masa hebat ilmu dia tu. Wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Tetapi apa dia? Sebenarnya mereka telah pun dikepung oleh azab disebabkan apa yang mereka olok-olokkan. Mereka olok-olokkan peringatan Allah. Jadi ketika mereka melihat falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdaha. Bila nak mati baru dia tahu. Rupanya apa yang dia ada tak boleh bagi faedah apa kat dia. Jadi falamma ra'au ba'sana, maka ketika mereka melihat azab kami, mereka kata apa? Amanna billahi wahdaha. Kami sekarang betul-betul beriman ke Allah betul-betul. Dulu tak. Dia beriman kepada apa? Ajakan yang lain kan. Bila dah ajar Allah semata-mata, tak boleh. Ini nanti tak maju kita. Macam mana saya nak kaya? Saya tak boleh beli itu, tak boleh beli ini. Dia kata. Kan? Sekarang baru dia sedar. Rupanya apa yang dia beli tu dah faedah pun. Bila nak mati nanti? Nak bagi kat orang je rupanya. Jadi barai je. Jadi barang tinggalan je rupanya. Baru dia sedar bila nak mati nanti. Dia nampak azab. Jadi sekarang baru dia kata, saya beriman betul-betul kepada Allah. Wa kafarna bima kunna musyrikin. Dan saya engkar dengan apa yang dulu saya sekutukan dengan Allah. Saya pentingkan ini. Saya pentingkan dunia saya. Saya sekutukan dunia dan akhirat sama je. Tak ada beza. Sedangkan akhirat yang nombor satu. Akhirat lebih besar daripada dunia. Dunia hanya alat, bukan matlamat. Kan? Dunia alat, bukan matlamat. Tapi tak. Jadikan dunia itu matlamat. Ini. Akhirnya apa? Allah kata, falam yaku yanfa'uhum imanuhum. Tidak ada faedah kepada mereka, keimanan mereka pada hari ini. Iman juga. Iman sekarang. Iman ketika dah nampak. Dia dah nampakkan benda-benda gaib. Ketika itu tak guna dah. Itulah beza orang beriman di dunia. Beriman dengan hal gaib. Sekarang saya beriman. Syurga ada, neraka ada. Kita kalau tak ikut perintah Quran ni, rugi saya beriman dengan hal tersebut. Sepatutnya sekarang. Jadi falam yaku yanfa'uhum imanuhum. Tidak ada lagi faedah iman mereka ketika ini. Lamma ra'ul ba'sana. Ketika mereka melihat azab kami. Ketika mereka nak mati nanti dah. Ini semua adalah sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi. Inilah sunnatullah, ketetapan Allah. Ini sunnah kehidupan. Sebenarnya tak boleh diubah. Semua akan melalui fasa ni. Hal ini sama ada dia melalui dalam keadaan bahagia atau celaka. Kita akan lalui fasa ni nanti sama ada kita lalui dalam keadaan kita bahagia atau kita celaka. Waliyah. Ini golongan yang antaranya contoh golongan yang celaka, Allah kata. Jadi inilah ketetapan Allah yang telah berlalu sebelum ini. Daripada kalangan hamba-hamba dia semuanya, inilah yang mereka telah lalui. Orang-orang yang dah mati ni kalau dia boleh bangkit lagi, tak tahu apa mereka kata. Semua dah rasa dah benda ni. Jadi wa khasira hunalikal kafirun. Rugilah pada hari ini orang-orang yang ingkar. Jadi inilah balik pada surah 52 kita ayat 46. Inilah maksud dia, apa dia? Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'a. Pada hari tidak ada faedah. Kaiduhum ni juga rencana-rencana jahat untuk gagalkan usaha Islam. Tapi sebenarnya lebih kepada umum apa?
Usaha-usaha mereka buat apa, raih dunia tadi, semua tak ada apa-apa. Tak ada faedah dah. Wala hum yunsurun, bahkan tidaklah mereka dapat ditolong pada ketika itu. Dan ayat 47 kita ringkaskan ni sekali kan. Wa inna lizalimuna azaban duna zalika. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim itu ada azab selain daripada azab tersebut. Walakin aktsarahum la ya'lamun, tetapi ramai daripada kalangan mereka tidak mengetahui. Iaitu azab apa? Azab ketika nak mati dalam kubur ni. Banyak lagi azab yang lain lah. Dan azab-azab yang menunggu mereka nanti di akhirat nanti. Kita tutup dengan satu ayat lagi yang mereka akan minta untuk kembali dalam surah 23 ayat 99. Hatta iza jaa ahadahumul maut, ketika mereka datang kepada mereka seolah salah seorang mereka kematian, apa mereka kata? Qala rabbi rji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku. Ini dekat mana ni? Di kubur. Itu azab pertama sekali. Orang kafir awal-awal lagi azab dia bila? Saat dia mati dah nampak azab dah. Bukannya tunggu nak bangun nanti. Dalam kubur je nanti mati dia dah nampak dah azab dia. Dia nampak dah habislah aku. Jadi itu dia kata minta apa? Ya Allah, tolonglah kembali ke aku. Saat tu lagi. Bukan dah masuk neraka nanti. Itu cerita lain pula. Masuk neraka pun dia minta nak kembali. Mati nanti dalam kubur pun dia minta nak selamat. Sebab dia dah nampak dah. Ini pun dah dahsyat. Nanti lepas ni lagi dahsyat. Itu. Mereka dah boleh gambarkan dah. Baru fasa kematian, alam yang barzah pun mereka dah sakit. Apatah lagi nanti. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kenapa dia minta nak kembali? Supaya buat amal soleh yang mereka dulu tinggalkan. Yang aku tinggalkan tu. Kalla innaha, sekali-kali tidak lagi, tak boleh lagi dah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya ini adalah kalimah yang dia qailu. Qailu ni mana? Qailu berdasarkan qala. Qala dia punya fi'il madi, yaqulu fi'il mudhari, qaulan masdar. Dia punya isim fa'il qailu. Qailu ni dia punya qailun. Ni qailun yang telah dicakapkan. Ini adalah kalimah ni, hal ni dah diperkatakan bila? Inilah Quran ni. Quran dah cakap dah. Qailu ni rujuk pada Quran. Quran dah lama dah cakap. Dulu kamu tak nak percaya. Juga qailu juga Rasulullah. Nabi dah lama dah cakap. Dulu kamu tak nak percaya. Itu maksud dia. Inilah kalimah yang qailuha, yang telah tetap. Telah disebut dah dulu. Dah lama dah hal ni dah disebut. Jadi, tak ada apa-apa lagi dah boleh kamu nak tarik balik dah. Sebab dulu dah sebut. Jadi, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di sebalik belakang mereka itu adanya barzah, pemisah. Ila yaumi yub'atsun, dan mereka kena tunggu sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi mereka ketika ini boleh akan dilihatkan apa yang bakal mereka akan kena nanti di akhirat, di azab. Yu'radu dalam surah lain, surah saya tersilap saya surah 40 juga. Nanti kita tengoklah. Saya rasa cukup sampai sini dulu lah untuk ayat ni. Inilah yang dimasukkan ayat ini. Ketika ini tidak ada manfaat, tidak ada berguna lagi, tidak akan berguna rencana-rencana mereka di dunia ni. Nak kuasai dunia macam mana pun tak ada guna, tak ada faedahnya ketika mereka mati nanti. Dan tiada siapa pun ketika ini boleh menolong mereka macam mana mereka ini dulu boleh dapat pertolongan di dunia. Sehingga boleh mereka ni buat bebas melakukan apa saja di dunia. Di akhirat tidak lagi demikian keadaannya. Inilah maksud ayat ni. Dan orang-orang yang zalim ni akan dapat azab. Dan azab yang lebih dahsyat nanti selepas itu. Tapi ramai yang tidak mengambil peduli, mahu ambil pengetahuan tentang ini. Inilah ayat 46 hingga 47. InsyaAllah nanti kita sambung seterusnya. Perenggan mikro yang baru. Ini dah perenggan baru dah lah kira. Mikro yang baru. Kisah
seterusnya yang Allah nak sebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat, dalam surah ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.